Assalamualaikum dan apa khabar korang yang menonton Jenis Bercerita musim yang keempat. Jadi ya, untuk tahun ni musim yang terakhir untuk tahun ni. Jadi macam biasa untuk episod ni aku seorang saja. Host korang Pak Iznin. Jom iklan. Jadi long story short, musim ni aku tak dapat sponsor. Jadi habis bagai sebab aku. Jadi untuk bagi korang yang rasa macam musim ni episod pendek, aku nak lagi. Jadi kalau korang nak benda lagi, ada konten lebih, korang boleh pergi ke jenisbercerita.com betul lah, www.jenisbercerita.onpay.com.my. Jadi kat situ korang boleh dapat lagi like 10 minutes of content selain daripada support channel ni untuk aku sustain buat podcast ni. Jadi itulah iklan dia. Aku tak tulis skrip benda ni. Aku patut tulis skrip. Jadi tamat iklan, bye bye. Dan fokus untuk episod ni ialah kita dah cuba gali sikit kehidupan seorang producer filem. Jadi untuk episod ni aku jemput Bang Syahid. Apa khabar? Jadi seperti biasalah, untuk korang yang tak mengenali Bang Syahid, boleh introduce diri dulu. Saya dah bergiat dalam industri filem ni lebih dari 10 tahun. Kebanyakannya dalam production TV lah. Drama-drama seperti Sanggup Beracun, Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, apa lagi? Wow, Hari-Hari Seorang Seniman. Ya, betul. Poya Concode. So ada beberapa lagi lah. Dan dalam perjalanan tu macam Sanggup Beracun pernah menang Anugerah Screen. Apa lagi? Razak Hisham punya Fatin, dia pun pernah menang Anugerah Screen. So itulah perjalanan saya. So sekarang ni lebih pada membuat produce untuk filem daripada produce untuk TV. Sekarang yang latestnya, saya punya projek dengan Megat Syarizah adalah Encik Ramli, yang akan ditayangkan insyaAllah tahun depan. Ya, tu sedikit sebanyak macam Bang punya background lah. Jadi kalau kita take it back daripada awal-awal, macam mana Bang boleh suka filem sampai ke tahap ada peluang untuk jadi producer tu, bos? Okay. Awal-awal. Sebenarnya masa kecil, saya dengan abang saya kita ada video kamera lah. Okay. Video kamera. Dan dia lebih director daripada saya lah. Dia suka rekod cerita. Kita ada buat stop motion dengan Lego. Kita ada rekod benda-benda, cerita-cerita kita sendirilah macam tu. So dulu kita guna tape kan, kita guna tape, kita tak guna macam digital sekarang kan, guna memory card. So tape tu kita rekod je, sebab kita pun masa tu tak pandai edit semua, so kita rekod. So ada stop motion, ada a few lah yang story yang kita membuat. So dari kecil memang sebenarnya abang minat. Lepas tu saya ni jatuh dengan minat industri seni selepas saya menonton sebuah teater panggil Sungai Mengalir Lesu, arahan Wahab Hamzah, yang diambil dari buku A. Samad Said, Sungai Mengalir Lesu. Benda tu buat saya terpesona dengan dia punya kualiti produk dia. Ada satu scene tu meletup, orang tu jatuh daripada atas. Macam dia duduk macam satu tempat, orang guard jaga kat atas, lepas tu meletup, dia jatuh ke bawah. So terpesona saya dengan tu. Itu mulakan saya minat tentang industri filem. Masa tu Bang umur berapa? Tak pasti, rasa dalam belas tahun dah, sebab bapak suka bawa tau. Masa tu bapak bukan bawa ke Wagam, tapi pergi teater. Teater ada, Wagam pun ada dia bawa. Tapi teater kebanyakan sebab kawan-kawan dia yang dalam yang bahasa yang buat produce direct kan, Hamzah direct, Zakaria Arifin. So dia bawa kita. Yang ikut dia sampai besar tu saya. Dia bawa abang juga, tapi abang dia mula dah tak ikut sangat, tapi saya ikut sampai saya tengok tu. Memang itu memang tertarik lah. So sebenarnya bila dah SPM dah habis tu, bapak suruh buat pilihan lah. Bukan suruh buat pilihan, bapak suruh saya masuk accounting. ACCA, bayarkan muka macam ni, ACCA kan. So saya masa tu kita tak tahu dah berapa. So saya kata okey lah, masuklah ACCA. Setahun macam ACCA ni banyak sangat nombor. Sebab kita memang masa SPM dulu kita memang tukar nombor tu. Nombor tu benda easy untuk kita. Matematik, accounting ni macam benda easy. So dia rasa macam ACCA lah. Tapi bila ACCA ni kan
dia punya perubahan daripada Malay punya bahasa tu pada English terus kan. SCC ni dia guna English. So something macam debit, credit, apa benda, asset tu semua dah English kan. Macam kita jadi confused tau. Okay lah. Lepas tu dah setahun tu macam tak boleh. This is not what I want to do lah. Duduk depan tu buat kira-kira punya benda ni malah. Buat ledger apa semua dulu. Lepas tu cakap dengan dia, I want to quit ACCA. Saya nak ceburi dalam bidang perfilman sebab daripada dulu lagi seni tu ada dalam badan. Dia pun sendiri orang seni. So kita kata dia pada mula ni macam reluctant lah. Dia macam seni industri ni tak boleh buat duit. Walaupun dia sendiri dalam dia pun tapi sebab dia walaupun dalam dunia seni tapi dia juga masuk dalam dunia korporat. Dia ada half-half dia. Okay. So tapi saya kata saya nak buat. Dia lepaskan walaupun dalam diri dia susah nak terima lah. So kita buat. Lepas tu saya intern dekat FM Production. Iaitu bersama FM Production ni salah seorang dia punya head adalah Zainal Rashid. Dia punya bos dia Fidaus. Ramai juga daripada situ Zainal Rashid punya anak murid. Kebanyakannya dekat Al-Hijrah. Bukan Al-Hijrah, sorry. Hijrah TV. So saya masuk dalam tu intern dan diberi peluang untuk bekerja di situ. Saya rasa tak silap saya bekerja situ dalam 3 bulan macam tu. Dengan dia saya dapat buat expose mistik. Tu antara yang saya buat dengan dia orang lah. Expose mistik ya. Benda tu. Satu 3 bulan tu saya dapat offer untuk sambung belajar dekat Australia. Saya tanya filem. Masa tu buat diploma yang dia buat degree. So saya tanyalah sebab saya macam dah kerja kan ada duit kan. Kita macam should I continue atau saya untuk pergi Australia. So saya buat keputusan, saya borak dah dengan Mbak Zainal semua. Dia kata buatlah sambung belajar, maybe something better in the future. So sambung belajar and then balik setahun tak buat apa. Kerja saya sini, kerja dengan Terima Kasih Cinta, teater Terima Kasih Cinta. Yang producer dia masih tak bayar lagi. Yang dah hilang, yang kononnya sekarang nak jadi apa benda. Wakil rakyat dia. Itu saya kenal Megat, saya kenal Idil, saya kenal melalui teater je. Pat Ibrahim mengarah. So dari situ kerja tak bayar, lepas tu kita slowly lah buka production sendiri. Dan masa saya bercadang untuk buat production, saya berjumpa dengan Sabri Yunus dan Wahab Hamzah. Orang dia nak buat macam ni. So kita kata okey, kita boleh buat tapi kita kena ada kepakaran tu lah. Jadi masa tu kita baru nak masuk kan, kita belum nak belajar kan. So walaupun mana ada formal learning ya, tapi kita nak buat satu benda baru kan. Kita nak masuk sebagai producing, sebagai orang kata nak masuk, kita pun tak kenal orang channel kita kan. Audience kan biasa macam mana. So masa kita okey lah, kita okey. Lepas tu kita pun propose 3 cadangan. Salah satu cadangan tu Sangga Beracun. So alhamdulillah Sangga Beracun diterima OIS tu dan itulah mula perjalanan hidup saya dalam industri ni. Waktu tu habis-habis belajar memang terus nak jadi producer ke? Tak juga. Sebenarnya setiap orang masuk filem ni dia nak jadi director. Betul. Saya pun masa saya mula buat diploma dulu, saya cakap lecturer saya tanya, kenapa you guys nak masuk in this industry? Saya angkat tangan. Saya nak masuk, saya nak buat filem, saya jadi pengarah dan saya nak ubah industri. Dia gelak kat saya. Sekarang saya faham kenapa dia gelak kat saya. Kira betul tu, dah bertahun-tahun jugalah, 10 tahun tu. 10 tahun, lama dah. Apa yang membuatkan bang pilih untuk ke arah TV production sedangkan yang mengilhamkan bang dulu teater? Sebab saya belajar buat filem. Teater ni adalah satu mekanisme untuk saya mengenal seni. Okay. Dia bukannya maksudnya saya minat teater. Saya lebih minat pada mekanik dalam filming. Lebih daripada mekanik dalam teater. Teater is fun. Tapi teater ni satu, of course lah, tak ada duitnya, tak ada lah, dah susah cari tu. Audience ni susah dan teater ni mengambil masa yang lama untuk macam mana cakap dia lebih niche daripada filem rasanya, sebab saya lebih suka menonton filem dan saya lebih memahami filem daripada memahami teater. Saya tak ada 1-2 filem yang menjadi benchmark abang tak? Benchmark? Macam baru nak start tu, aku nak buat filem macam ni.
Tak pun macam episod lepas ni Amir dia tengok satu filem. Filem ni aku boleh buat lagi power daripada ni. Sebenarnya bagi saya lah, best saya lah ini secara tak langsung Yasmin Ahmad telah banyak influence kita. Influence best saya. Itu best, kalau nak kata best saya ni best Nick Amin, best Arif Zulkarnain, best ni di-influence oleh Yasmin Ahmad. Di apa kata? Cikgu kita masa tu adalah Yasmin Ahmad. Walaupun secara teorinya saya tidak berapa technical Yasmin Ahmad saya tidak setuju, dan ramai even Safa Amani pun macam marah kat saya kenapa saya tak setuju technically dia, tapi storytelling dia she was there when the film industry kita penuh dengan cerita kalut, iaitu cerita-cerita murah-murahan, cerita yang 10 hari shoot habis. Wow, satu filem 10 hari? Ada lebih sikit dari itu. Dia buat macam telemovie. So that's why boleh produce filem yang konsisten every year, boleh keluar 10, boleh keluar 20, sebab dia buat secara benda tu secara rewang-rewang. So benda ni, dan masa tu sebagai seorang filmmaker masa tu kita mencari satu yang apa orang kata, satu kelainan. Yasmin Ahmad muncul masa tu dan dia memberi sinar kepada kita. Yasmin Ahmad sebenarnya saya amat kecewa lah bahawa kita tak angkat Yasmin Ahmad setinggi sepatutnya. Tapi sebenarnya Yasmin Ahmad telah banyak bantu industri kita sekarang. Bukan P. Ramlee, yes P. Ramlee ada influence dia. Tapi the modern filmmaker yang dekat Malaysia ni banyak berpengaruh daripada Yasmin Ahmad. You boleh ask siapa, semua orang kebanyakannya akan respect Yasmin Ahmad dan boleh kata dia cikgu dia. Soalnya jasa Yasmin Ahmad. Ya betul. Dalam tu, dan sedihnya sendiri tak angkat dia sebagaimana dia angkat P. Ramlee ataupun industri kita, negara kita sendiri tak angkat dia sebagaimana dia angkat P. Ramlee. Stigma dia masih ada lagi sampai sekarang. Yang tu yang macam itu. Bagi saya sebab saya peminat Yasmin Ahmad juga. Yang tu yang macam dia faham stigma Yasmin Ahmad. Dia muncul pada masa yang semua orang tengah mencari sesuatu lah, dan dia muncul. Yang masa tu, zaman tu Amir Muhammad, ada James Stowe. James Stowe dia buat filem, dia berjumpa washing machine, dia betul. Ada filem lah dia buat juga. Masa tu dia indie filem Amir dengan ni. Amir buat The Big Durian masa tu. Sekarang Amir sekarang dah produce pada filem-filem macam Fukuman Production dia punya lah kan. Lepas tu dia dah Roh, dia produce untuk Roh. So Yasmin Ahmad lah for me pencetus antara pencetus yang paling relevan untuk my batch of filmmakers. Jadi apa yang membuatkan bang nak mula buat production house sendiri daripada just kerja dengan syarikat-syarikat yang dah big? Pada masa tu cerita-cerita macam kerakyatan lah, macam Sangga Bacun, macam siapa yang Balang Rimbun buat itu. Dulu saya punya production Balang Rimbun. Filem-filem macam tu tak diangkat sangat. Even filem-filem macam tu tidak dikatakan award winning worthy. Saya pun tak faham kenapa lah. So filem-filem macam tu yang kita nak angkat, yang kita tu, sebab masa awalnya pun, masa kita buat Sangga Bacun tu is okay lah, aku buat lah. Dia tak pernah pun masa tu S2 pun tak pernah kata macam it's very okay, kau nak buat. Siapa kau punya pelakon? Okay. Apa macam ni? Okay. Dia support je. Dia support macam bagi peluang. Bagi peluang yang tidak macam kata batas dia tak ada. Dia macam dia kata ni tak boleh, tak ada. Okay, dia macam apalah kau cuba satu. Buat je. Dan kita proof dengan Sangga Bacun masa tu, kita proof masa tu Astro Citra dibayar. Dibayar. Kalau kau nak Astro Citra dibayar, Astro Citra warna dengan apa benda lagi satu masa tu dibayar. Citra masa tu hanya dia punya circulation, dia punya orang penontonnya paling tinggi masa tu 50-60 ribu orang saja. Kita Sangga Bacun, because of the way we play with the image of Era Fazira masa tu kan, Era Fazira buruk dengan muka hodoh, lepas tu dengan rambut, satu-satu lagi gambar yang Era Fazira merah, pakai baju kebaya merah yang very in your face tu kan, itu macam fan fatal lah kata kan. Benda tu trigger kat orang untuk tengok, dan kita reach masa tu the highest 200,000 lebih viewers. Sekarang ni is nothing lah, 200,000 tu nothing. But in Citra punya world masa tu baru-baru HD lagi, Citra punya world masa tu 200,000 is quite big. Dan kita berpeluang buat benda lain, dan bila dia kata dia nak masuk anugerah screen untuk, dan filem kita masuk salah satunya, kita okay lah. Dia tak expect pun menang, tapi masuk je lah. But it was
something lah. Best juga bila bang cakap pasal filem kerakyatan tu, sebab Poya contoh dia bagi saya memang rakyat habis dah. Itu kekuatan Balaimun sebenarnya. Kalau nak tengok, itu kekuatan Balaimun. Balaimun membuat cerita kerakyatan tu. Cerita-cerita yang kata is a small story tapi is a big plot. Betul. Bagi dia orang big lah. Contohnya macam cerita Ashura. Saya pernah buat Ashura. Ashura ni cerita pasal tanah je. Pasal orang nak ambil tanah, pasal dia punya keluarga bergaduh. Tapi itu besar untuk dia orang. Tapi untuk tu is a small story je. Tapi dalam kehidupan dia orang tu besar. That's what we are trying to tell. And sekarang pun yalah, mula dah tu ada. Mulalah dan cerita-cerita tu dianggap sebagai satu cerita yang sangat bagus sangat tu. Tapi kita pun by zaman kita dah berubah lebih pada the aesthetic, the flavor, the looks, the story yang itu macam sekarang dah lebih kepada premium style itu. This small story dah tak sangat akad. So it's a flavor of the week lah kata. Normal je, normal lah. Dia tak mungkin statik macam tu. Dia tak, sekarang lebih pada technical beauty dia. Tapi macam mana nak technical beauty? Macam mana nak imbangkan the technical beauty dengan satu story yang best? Sebab ada setengah tu yang kadang-kadang lawa saja tapi story dia kelau juga. Betul. Kita kalau it's more about the method of kita bercerita dalam story kita. Sebab kita ni ada satu unsur, kita sebenarnya dalam filem kita ada panggil, yalah dalam skrip kita ada 3 act structure. If you understand that, cerita you macam mana, cerita simple pun cerita tu dia akan jadi menarik. Tapi untuk estetik dia, maksudnya untuk tu kita ada mise en scène kita, iaitu camera work. Apa maksud camera work? Maksudnya kenapa close up, kenapa long shot, kenapa track in, itu semua ada maksud. Bukannya saja letak look, baju, warna. Maksudnya kenapa merah, kenapa hijau, semua tu ada makna. If kita terlalu ambil mudah benda tu, warna tu, apa benda-benda yang benda estetik ni kita tak terlalu ambil mudah. Macam kita lebih fokus pada this apa scene, kalau tengok kebanyakan filem drama-drama kita, kalau you tengok dia ada 3 cara method untuk shoot. Long shot, ni Estobeza kat mana tempat tu, close up. Kita duduk macam ni borak, semua cerita kan macam mana. Kebanyakan drama bukan nak kutuk tapi drama pukul 7 itu kan kita tengok bahawa ni close up, ni close up, itu je. Itu bukan satu kreativiti. Kata long shot masa orang datang long shot, close up. Itu bukan satu kreativiti, itu robot punya work. Faham tak? Dia tak ada seni kat situ. Tak ada. Even dia punya tu paling busuk pun ada air kat sini minum. Itu je. Apa benda yang kita nak tell the story? Air tu pun main peranan. Setiap benda air tu, setiap elemen dan dalam scene tu main peranan. Air tu kalau contoh orang miskin, cerita pasal miskin, kenapa kau letak air oren? Faham tak? Kenapa kau letak makanan kimchi? Tak logik lah. Benda-benda macam tu yang kita abaikan. Kau kita pagi-pagi makan nasi lemak RM1 tu. Buat estetik dia betul. Air teo air kosong okey, ada kisah. Estetik nak buat colour sikit lah, warna letak kopi ke ataupun sirap ke, nampak estetik dia. Tak ada problem tu. Tapi backstory tu tak ada. Tengok satu scene, saya ingat satu cerita pukul 7. Cerita ni dia ni orang miskin, tapi rumah jati, penuh dengan kayu-kayu jati guling dia. Kepala otak dia. Macam pertama. So macam apa benda? Adalah. Lepas tu cerita pasal orang kaya. Sekarang dah tak main million kan, main billion. Benda-benda macam tu kan. Macam aku buat apa sampai billion? Mana ada satu syarikat senyum yang buat billion? Tak ada. Tak logik. Benda-benda macam tu yang hilang estetik dia. Dia fiction habis. Ini macam kelogikan dia tak ada. Jadi itu yang kata mise en scène tu hilang. Mise en scène baju. Janganlah bagi orang kampung pakai baju Louis Vuitton. Ramai pelakon-pelakon macam contoh lah pelakon yang memang dia influence banyak lah kan. Contoh yang memang kita tahu dia berduit. Dia jadikan dia cerita kampung. Bagi dia pakai baju Louis Vuitton. Kepala otak kau. Faham tak maksud aku? Benda macam tu hilang. Kampung tak payahlah cakap bahasa putih. Kampung cakap bahasa Melayu. Macam tu kan. Jadi dari segi tu, technical bagi abang seorang producer penting tak?
Ataupun just fikir on the business aspect saja. Itu masalah dengan Malaysia. Producer kat Malaysia ni dianggap sebagai funder. Sebagai orang keluarkan duit. Bukan. Producer ni banyak. Dia punya kriteria dia. Producer ni job dia make sure project is on, budget tak burst, make sure everything run smooth, ada masalah kita kena selesaikan, all that. That is the job of producer. Even dekat luar ada satu panggilan nama showrunner. Dia ada producers. Showrunner pernah dengar Benioff dengan apa benda yang buat Game of Thrones? Game of Thrones. Dia showrunner, dia not the actors, dia producers. The actor dia berubah, setiap episode berubah. Sebab apa? Tapi dalam cerita dia sama. Maksudnya dia punya tanggungjawab tu adalah make sure cerita sebagai showrunner ni, cerita tu tidak lari daripada the whole plot of the story. Lepas tu ada setengah cerita yang episod 1 director lain, episod 2 director lain. Itu daripada showrunner kat kita ada. Kita sekarang tengah mengamalkan ni lah. Yang kebanyakan yang dekat S2. Yang kalau kita pernah dengar Alfie Pamoro. Dia dengan S2 dia ada showrunner untuk One Sentif. One Sentif. Dia juga writer. Kebanyakan ada juga yang producer yang writer. Lepas tu kalau kat View ada Syarul ni lebih producer pada on location. Dia lebih pada make sure budget tu on to location betul-betul on par semua benda. Those people, there's a lot of producer. Ada EP, ada orang bagi associate producer, ada orang bagi associate producer, ada producer, ada dalam producer. All this main peranan. Producer not funding je. Itu semua salah konsep. Dari situ lah. Kira dia bukannya hanya just bank untuk kau buat je apa-apa yang kau nak. Betul bukan? Itu konsep kita salah. Kita ni konsep kita sangat even apa kerja PM yang kita tahu PM buat tu sebenarnya itu kerja line producer. PM ni kerja je production manager, dia manage di masa dalam set saja, di production saja. Apa benda air tu make sure dia ada semua. Tapi kira-kira apa part yang pricing benda ni dia semua tu jatuh pada line producer. Tapi sebabkan Malaysia ni bajet tak ada, so PM dia jadikan dua. Betul, ini masalah daripada segi kewangan. Dan memang telemovie biasa memang wang tu tak ada, so PM tu dia jadikan dua job pada satu. Even kita patutnya ada 3 assist. First assist, second assist, third assist. Third assist konti. So third assist become second assist also. Konti gabungkan. Kerana dengan tu dah digabungkan. So banyak benda yang kita gabungkan untuk memuatkan mencukupkan kita punya bajet. Cukup semua bajet. Itu daripada segi TV lah. Dan filem kau buat macam tu memang tak betul lah tu. Filem macam mana? Sebab pernah masa hari tu buat episod dengan director DDM Friends. Jangan buat ni juga. Walaupun dia orang antara yang terpaling laku tahun ni punya filem. Tapi last kali modal balik datang sikit je. Walaupun dekat online tulis 6 juta. Tapi hakikatnya dia orang dapat berapa kerat je last kali. Itu yang kita tengah, bukan fight lah, kita bising lah. Dapat fight ni, nak cakap fight sampai bila pun kita akan fight juga. Sebab tak ada, kita bukan policy maker. We are not policy maker. Our voice is sebenarnya patutnya benda-benda macam ni tapi pun tidak menyuarakan, tidak mempushkan dia. Dan patutnya kementerian kita adalah Kementerian Komunikasi. Bila Kementerian Komunikasi pun tak bersuarakan dalam parlimen, benda apa nak ubah? Sebab apa? The reason is kita ada entertainment tax. Entertainment tax saja dah mengambil at least, I think lah, tak silap saya, 40%. 40%? 40%. Wow. So from 60%, lebih kurang, I think tak berapa ingat, 40 ke 20 ke 40. Itu sorry lah kalau salah tu, maaf lah. Tapi daripada situ kau bagi pada dua. Panggung dengan kita. Jujur lah cakap, busuk-busuk, production hanya dapat 20% out of the sales. Kita buat penat-penat, kita yang tu, tapi yang untungnya entertainment tax yang dapat tu. Local, dia bukan pada, tu pun dia kepada local punya, itulah contohnya negeri Terengganu dapat macam tu. Negeri Selangor dapat apa, So, kita punya biggest problem is that, how you going to produce the next one? How? Kalau kita hanya dapat 20% daripada apa yang kita push, apa yang kita buat. Kita yang gigih, kita yang promote, kita yang ini semua. Kita yang bangun 12 jam bekerja. Tapi at the end of the day, panggung dapat half apa yang kita dapat. Lepas tu tax lagi. So, macam mana kita nak dapat untung itu? Macam mana kita dapat make money out of it? So that's why kita selalu, sebab selepas buat satu tu, kita akan selalu depend on the finance. Dan finance akan sentiasa kena bagi kepada kita.
untuk produce. Sebab apa? Kita tak boleh buat duit. DIY sendiri memang lagi lah. Memang lah. That's why tak ada orang berani ambil. Tak ramai ambil risiko. Ada tu ada lah. Tak ramai ambil risiko untuk buat filem sendiri. Ada tu ada macam Mus Amir buat Pebble Sapo. Dia guna duit dia sendiri. Oh wow. Tapi dia ambil masa lah. Even Nambuan pun pernah buat macam tu. Dia buat kedai bear dia, ambil shoot sikit, lepas habis ada duit sikit buat lagi. So there is people lah buat filem. Because filem ni untuk kita is something like kita punya kepuasan, kita punya keseronokan kita punya is us. So tapi bila kita ni, tu kenapa orang industri selalu kata kita ni selalu orang kata ditindas. Sebab apa? You can see 20% of our hard work yang senang panggung hanya promote sikit-sikit dapat duit. Ya, kita perlukan panggung, tapi kalau jika tax kita saya percaya, saya setuju kena bayar tax semua benda, tapi you need us, at least us tu kita punya ni at least untung 40%, lebih daripada 20% okey lah, faham tak? Jadi macam mana bang boleh imbang the pemikiran seni bang dengan bisnes punya bang? Sebab dalam saya imagine mencari Ramli ni lah, mesti perkara dia ada dia punya vision nak buat macam mana. Lepas tu pada waktu sama bang boleh faham apa yang dia nak buat, tapi bang kena be realistic jadi bisnes tu lah. Sebab katalah sebab kita jujur Mencari Ramli dibajet oleh finance DKD. Okay. So alhamdulillah kita dapat DKD, dan itu salah satu yang insentif bagus dekat dalam dekat finance dan kementerian bagilah, iaitu membantu kita banyak. Sebab kita boleh buat filem, dan kita boleh tengok filem-filem tahun ni variety dia banyak. Budak awal tahu kan. Seimbang dia macam ni. Okay. Filem ni, filem Mencari Ramli, contoh Mencari Ramli filem dia filem 70s. Okay. 70s estetik dia sangat-sangat kena peka. Faham tak? Baju, dia punya look dinding, look tingkap, semua benda tu kena peka, kita kena faham betul tak betul. Kita kena faham dia punya estetik lah. So benda tu akan membuat kos untuk kita hidupkan dia. Kos tu boleh kata 2 kali ganda. So apa cadangan pada mula orang Megat, dia kata dia nak dalam 45 hari. Saya cakap Megat, ini cerita 70-an. First kali aku nak buat adalah aku nak cutkan pada paling busuk 30 hari. Aku nak cuba buat 25 hari. Sebab apa? The reason if you drag it on, pertama setiap pekerja kita kena bayar per day, harga per day. Kan? Lepas tu kita ada makan minum semua benda tu. Once you dah boleh cut 15 days tu, you save a lot lah. So kita achieve in around 24 days. Alhamdulillah lah, semua dapat kira 24 hari. Dari situ kita tak burst dari segi production itself, tak burst. So walaupun harga dia sebajak dia tu, tapi sebenarnya the value is very big because of the way kita buat dia lah. That's my point of view lah dengan Mencari Ramli ni. So benda-benda macam tu kita kena kawal. Contohnya I told them, you guys tak boleh dapat second ID. Kita paksa cut kat situ. Sebab dia akan tambah kos. So sebab apa, kita pun pelakon tak ramai. Kata dia macam ni, sebab the reason ni kita tak pelakon tak ramai. Sebenarnya scene 1-2-1-2. So bila pelakon ramai kita panggil extra AD. So kita ada first AD dengan konti, third AD lah. So second AD ni bila kita perlu ada sisi ramai je. So ada dalam 3 hari kita gunakan second AD. Yang lain tu semua Seledi dengan TAD. So benda macam tu yang kita terpaksa cari jalan untuk kita berjayakan benda ni lah. Alhamdulillah benda-benda yang tu ada few lagi nak cerita. Kalau kau nak cerita punya dapat banyak rahsia-rahsia semua kan. So okey lah, itu je lah yang aku bagi. Ada few yang kita kena itulah, kena tegas, dan kadang-kadang pun ada minta pun kita bagi juga. Ataupun technical minta pun kita bagi. So macam tu kita kena seimbangkan lah. Lepas tu macam mana bang boleh hidupkan suasana 70-an? Itu satu benda yang saya pelik jugalah. Katakan filem 80-an, 90-an. Lepas tu nak hidupkan suasana yang sama tu susah. Tambah lagi kalau nak guna macam background belakang kita zaman sekarang. Itu kata kena cari tempat, location. First kali location lah. Location is very important. The look you get from the location is kalau dapat that look, then kau boleh tambah-tambahkan. Maksudnya art punya tugas untuk tambahkan punya estetik lampu ke, benda ke. Benda macam tu dia kena adjust lah. Dengan baju semua tu.
Yang ini balik pada ini kreativiti pada director, lebih pada director how dia nak dapatkan look dia punya look tu. Jadi sepanjang 10 tahun abang ada dalam industri ni kan, bang nampak tak perubahan dalam industri kita? Ataupun masih sama? Sebenarnya ada. Walaupun sikit? Tak, sebenarnya banyak. Ya. Banyak. Dalam masa saya masuk dulu memang industri kita ni agak orang kata dia tidak fokus pada kualiti. Dia lebih fokus pada orang kata dia pada fokus sebab dia masa tu zaman zaman fikiran MIG kan orang kata kan masa tu tapi zaman MIG pun saya boleh fikir like Kabir Bahtiar dengan Hafiz Syauqi je kot yang lain sikit. Betul lah. Memang ada wujud orang macam tu. Cuma zaman-zaman tu memang orang fikir filem ni tak boleh buat duit. Jadikan dia kena buat benda murah. So everything murah. So zaman sekarang very quality because of OTT lah. OTT pun bantu banyak. Yang sekarang dalam TV pun quality dia agak agak bagus. Agak bagus dari segi tu dia punya. Banyak sebenarnya. Jalan cerita pun people lah. Lebih banyak scriptwriter yang zaman best saya sekarang ni yang lebih memahami apa itu 3X structure. DOP kita lebih memahami apa benda masuk pergerakan filem, shot-shot dia. So benda-benda macam tu dah ada improvement lah dalam industri. Okay juga abang cerita pasal shot tu, teringat video saya tengok pasal Bong Joon-ho, bagaimana dia ubah shot ni, kenapa yang ni di atas, yang ni di bawah. Ada sebab. Kenapa tong sampah dia ambil paling mahal lah. Betul. Even yang apa kita kalau nak Parasite kan ada bahagian dia. Belah kiri yang kotor, belah kanan yang kaya kan. So macam tu semua memain peranan. So kita ni sebenarnya filem ni dia bukan pada surat saja tersirat. Kita secara tu kita akan kenapa kita enjoy this film. Tapi ada sebab benda tu kita tunjuk saya tak nyata. Benda tu akan terikat kat kita. Contoh kalau nak Mad Max Fury Road. Kalau nak setiap scene itu paling setiap scene dia akan buatkan mata kita pandang sini, untuk scene berikutnya ke tengah ni, lepas tu scene berikutnya kat sini. So benda tu kita makan ni kalau kau nak betul-betul Max tu ada punya betul-betul detail tu gila punya director lah. Tapi because dia tak nak orang sendiri lah, sebab dia punya sebab Max ni kan laju kan. Jadi dia nak orang fokus dengan jalan cerita. Jadi dia punya make sure dia punya scene tu memang dia punya cut dia betul-betul. Tengok balik Mad Max ni. Ramai puji Mad Max tapi masa saya tengok saya tak nampak dia tu. So benda tu yang dia sebab dia yalah bila action scene kenapa kita kadang-kadang rasa hancur action scene sebab tidak ada lawan kat belah kanan. Lepas tu sejak ada belah kiri. So benda mata kita macam ni. Kita nak kejar. Apa kita punya fokus. Tapi Mad Max dia buat fokus kita sini. Lepas tu masuk tengah, masuk ke tepi. Kita boleh fokus lah masa tu. Dia bukan setakat letak je. So fokus. Sebab it's dekat kita mata. Sebab scene kita besar kan. Cinema kan besar scene. Kita tak boleh tengok semua sekali tu. Kita ada sikit-sikit. Jadi macam mana kalau dulu saya dengar, saya pernah dengar lah yang kita Malaysia ni, musim mana pun cerita akan tengok cerita lawan-lawan je. Mesti ada pihak A lawan pihak B. Jadi bila nak buat negatif yang lagi mendalam daripada satu, semua jadi bosan orang cerita. Okay. Benda tu betul ke tak? Untuk jalan cerita? Jalan cerita lah. Sebab contoh macam cerita, bukan cerita bunuhan. Cerita dia agak dia ada A dengan B juga lawan. Tapi dia bukannya bagi tahu direct lah sebenarnya macam bunuhan tu. Macam 3 watak tu tengah berbuah harta. Ending pun lah sekali orang jahat menang. Boleh je, sebenarnya boleh. Itu yang dipanggil ada orang kata ini sebenarnya if you want to make a plot twist lah, kata orang jahat ni lah orang ni. Tapi kau kena tak seed dia. Faham tak? Seed dia maksudnya apa itu adalah seed dia contohnya kau kena bagi hint pada dia ni orang jahat. Contoh Walid, cerita Walid. Katalah cerita Walid, kita cerita baru. Walid ni dia tak ada tanam seed tau. Benda tu tiba muncul tanpa kita tahu, kita faham backstory. Contohnya scene yang terakhir yang Megat lawan Walid lawan dengan seorang Thailand ni yang rambut ikat warna-warni. Siapa dia? Dia ada satu scene dia. Kita kalau pasal memang ada satu scene dalam World Cup tapi kita tak ada balas dia ataupun kita tak ada dengar dia ni sebenarnya. Patutnya pada awal lagi dia dah
dengar dia nama dia dah ada muncul walaupun tak tunjuk muka, nama dia ada muncul di awal. Jangan tunggu kau contohlah bila contoh nama temuan yang satu lagi. Jangan sampai aku panggil si benda tu nama dah ada. Itu seed tu panggil. Itu kau tanamkan. Tapi benda tak muncul. Tak ada tanam. Hanya tanam pada hello kau turun sini. Ya, itu pun tak ada apa-apa. Dia macam cerita John Wick ada Baba Yaga, ada semua yang tu je. Baba Yaga contoh benda tu tak ada tanam seed tu yang kita cakap apa. Padahal dia adalah last big boss. Dia last big boss dalam Walid. Dalam Walid. Dia last big boss kan. Dia yang kita di Walid kena kalahkan. Tapi dia tidak ditanamkan pada awal. Tiba-tiba muncul pada akhir. Kau tak boleh. Saya ingat ke yang konten tu, yang tengah buat konten yang tu ke big boss sebab yang tu dah mati awal. Kalau kau tengok kan balik. Tengok. Kan last dia lawan dengan yang rambut. Dia lawan dengan tu. Yang Thailand tu kan. Dia tu pelakon yang untuk Grand dia hero macam tu. So yang dia muncul dia. So tak ada sebab. Banyak ke macam contoh-contoh Walid yang out of tiba muncul dia. Itu yang rasanya sepatutnya sebagai penulis kau kena tanam seed tu. Walaupun kau kata nak buat plot twist ke ini jadi jahat kan. Kena tanam. Kalau tak tanam, kau jadi plot twist orang terkejut, orang tak faham. Kalau kau tanam, kau teringat balik masa cinta. Itu kan. Faham tak? Tu Bang sebagai seorang producer, sebelum Bang pilih projek Bang tu kan, Bang tengok tak skrip dulu? Adakah dia ni matching dengan apa yang aku nak dekat dalam production house aku? Ataupun Bang ambil saja cerita-cerita macam mana? Ada. Kita ada matching lah. Masa buat TV tu banyak tu kita matching ke. Orang ni kena dengan apa Bang lagi pun nak buat. Buat masa bila berkat pun kata kau cerita mencerah ni, dia dah cerita kat saya lah. Okey kan? Menarik itu. Ya, kita pun bagi feedback. Sebagai producer kita ada how to bagi feedback. Okay, kenapa macam ni? Sebab kita pun tengok, ada scene kadang-kadang macam scene yang scene yang saya rasa macam scene ni tak perlu. Tapi oleh kerana bukan tak perlu apa, satu benda dia cost dia besar tapi tak ada sebab setiap scene dalam cerita sepatutnya membawa kita ke somewhere. Faham tak? Setiap scene tu menolak kepada scene lain. Dia macam domino effect lah. Kau scene ni akan effect pada sini, pada effect pada sini. Sampai itu. Bila scene tak ada effect, tak ada sebab kat situ, buat apa kau adakan scene tu? Tak perlu ada scene tu. Buanglah scene tu. Tapi kalau scene tu lagi pula, kalau scene tu tak ada effect tapi cost, kenapa pula ada? Lagi membazir lah kan. Belum macam tu yang tu. Yang satu dalam perjalanan tu banyak ke yang feedback macam sanggup baca tu kita bagi feedback. Okay, sini tak perlu kita buang, tambah sini. Udah tu adalah. Jadi kena give and take jugalah scriptwriter, sebab director penulis skrip dia akan hayal dalam imajinasi kertas dia. Pengarah bila dapat skrip dia akan hayal dalam imajinasi visual dia. Kita kena tarik dia orang dua ni. Kita adalah penarik. Kita adalah orang kata pemberat dia lah. Dia akan bercerita tapi kita akan bagi sebab lah. Tapi kalau dia punya sebab tu lebih kuat dan kita terpaksa terima aku lah. Jadi macam mana kalau yang direct dan produce? Kau pernah direct dan produce? Itu sebenarnya bagi saya direct dan produce Encik Ramli megat also produce. Tapi dia kena ada producer seorang lagi. Contohnya dia tak boleh kawan semua, dia tak boleh jadi scriptwriter, dia tak. Sebenarnya kalau filem kau semua buat benda, it's not film. Faham tak? It's not film. Because filem ni banyak orang involve. Scriptwriter. Kau boleh bagi scriptwriter, tapi kau boleh bagi input. Bagi scriptwriter orang lain buat. Tapi kau punya input ke pengarah. Tapi kalau kau tak ada, contohnya bila kalau contohlah macam Encik Ramli ni megat direct tak ada producer lah kan. Dia akan terbang lah. Faham tak? Ini sebab pengarah kan nak buat dengan karya yang terbaik. Kita sebagai producer pun nak karya itu terbaik, tapi kita ada batas, kita ada kawalan yang kita perlu kawal dalam sebuah filman. So benda-benda tu. Sebab bagi saya tak berapa setuju seorang individu buat semua benda. Writing, producing, directing, editing. Kalau dia buat semua benda baik, itu bukan, itu akan, sorry lah saya cakap, dia akan, bila kita tengok hasil dia, kebanyakannya akan jadi hancur. Bukan hancur lah, shot sendiri.
Sorry lah, sebab you need a second opinion, you need a third opinion, you need different point of view. Sebab kau punya point of view, kau punya point of view betul. Tapi bila kau ada point of view lain, it become better. For me lah. Mungkin lain lagi. Sebab kebanyakannya selalunya yang ditunjukkan ialah dia yang produce, dia yang direct, selalu yang tu yang dibanggakan. Itu sebenarnya tak work sebab how you can you produce, macam mana kau nak produce, kau nak jaga budget, kau nak jaga ni, tapi kau juga director, kau juga ni, faham tak? So benda tu for me doesn't make sense. Susah nak imbang. Dia yelah kot. Dia susah nak imbang. For me dia tak sesuai lah. For me dia memang tak kena. Tak kena lah. Jadi macam mana, apa perbezaannya audience TV dengan filem? Audience TV dengan filem? Audience TV free lah, boleh tengok anytime. Filem kau kena promote betul. Kalau ni sebab filem ni sangat apa kata, yelah, kau kena promote lah. Filem ni bukannya orang cerita apa ada ini. Betul juga. Kita ada apa ini, tak ada. Jadi cara kau promote lah benda macam tu kan. Audience TV ni lebih pada orang nak relax balik rumah, nak masak sambil dengar orang cakap, apa jadi tu kan. Dia lebih relax lah. Filem ni filem lebih nak, filem dia nak masuk dunia tu. Dia lain lah. Tapi bila tadi bang sebut ada pasal OOTD kan, online kan, benda tu bila saya selalu sangat tengok OOTD, dan bila saya tengok filem dekat panggung lah, salah satu perasaan yang paling saya tak suka bila saya habis tengok kat panggung, keluar ni baik aku tunggu online je daripada tengok panggung. Dia perasaan tu memang saya tak suka gila lah. Jadi benda tu memang advantage, orang lagi banyak tengok, tapi pada waktu sama itulah panggung experience lah untuk saya, dia jadi kurang sikit. Itulah macam mana sebagai the project ni kita nak promote dia, faham tak? Project ni kita nak promote dia untuk sebab kita percaya dengan projek ni. Contohlah macam kita percaya dengan Encik Ramli, macam mana kita nak make sure penonton pun percaya dengan filem ni? Macam mana nak orang kata percaya ni kau kena tengok kat wayang. Percaya itu cara-cara yang agak orang kata tricky lah. Kita pun cuba style kita je kan. Kalau kau pun tengok sekarang macam Cherry Ramli sekarang promote sekarang, orang pun tanya, setahun lagi kau promote, tapi kita nak that buzz. Bukan buzz lah, orang ingat Cik Ramli. That's tu lah. Tapi kita pun ada target kita lah, bukannya kita promote anywhere je. So that's a target yang kita kejar lah. Contohnya kenapa kita target, sebab baru ni kita buat Kereta Api Sarung kan. It's quite a good promotion lah. So you got at least 30,000 people watching that trailer. So it was something proud moment lah untuk kita, untuk yang involved dengan Encik Ramli ni. So people will tu, walaupun ambil setahun lagi, tiba-tiba muncul, ini hari tu aku nak Kereta Api Sarung lah. So tu nak ucap terima kasih pada logo.my lah. Jadi apa? So sebab saya nak cerita sikit pasal promotion kalau kita tengok daripada Astro Shaw, daripada Pinework semua, dia orang ada template tau, dia orang nak promote cara dia orang tau. Dia orang tak ada, dia punya promotion ni Gemencar Boys ni ada lain sikit lah, tapi kebanyakan promotion filem dia orang agak ikut template. Masuk sini, keluar sini, pergi sini. Tapi it work for them. For us yang tak ada duit ni, kita kena be kreatif lah. Itu maksud saya. Itu kenapa ramai yang sedih dengan Pancari Malam ni, itu yang cerita yang tu yang heroin Kelantan lawan Jepun tu. Kenapa kau tak tu? Kenapa Walid pun sama? Kenapa Lala Mene mau nak promote? Benda macam ni, kita ni bukan ada kekuatan. Kita ada seminggu je wajib tayang nak tunjuk. Seminggu je. Kalau benda tak kena. Faham tak? Tak kena, dia orang akan tolak. Sebab kita pun dah berlawan dengan panggung. Panggung dah bagi kita timing yang pelik-pelik. Kalau kau tak bas daripada awal, benda tu akan lambat lah orang nak dapat kerja. Walid tu ada peluang untuk orang pergi tengok, tapi oleh kerana lambat sangat promotion dia, masa dia masuk Kereta Api Sarung pun ni lah, masa dia join kan, benda dia dah keluar. Benda dah keluar. Jadi orang tak ada masa, aku nak tengok pada Sabtu ni, tak ada. Orang dah ada plan dah. Benda tu at least you give the project a chance. Macam kita, we are giving the Encik Ramli ni a chance for people to go to watch. Faham tak? Okay. Tapi kalau kau tak promote,
kau tak bagi peluang pada field project tu, macam mana orang nak tahu? Macam mana orang nak tahu? Sebab kita ada 10,000 masalah kat dunia ni. Betul. Itu masalah katalah seorang prospek masalah tak surat sini-sini. Dia tak nak lah aku nak cerita apa filem malam ni, tak ada. Dia nak kena ada ini aku penat lah, apa itu cerita apa macam Ramli. Macam tu tau, kau kena instilkan benda tu dalam fikiran sikit. Bila lalu orang tu ingat sikit. Benda macam tu. Jadi bila kau bagi projek tu a chance, kau mengharapkan sesuatu, contohnya sebab Walid mengharapkan TV3 Framework, even Pancari Bulan tu pun mengharap TV3 punya Force. Tapi Force tu orang pun lambat keluar promote. Bila dah keluar pun nak keluar ini ada keluar. Kau dapat keluar dekat Billboard. Tapi Billboard sebagai Billboard, orang dah buat tiba-tiba apa benda filem Walid ni. Lepas tu lalu aku ada masalah ni. Ada ingat punya. Faham. Yes, you achieve, you can promote Billboard satu. Aku bagi Primer bagi kau Billboard ni satu. Tapi kalau contohnya kau tak stillkan dalam mind diorang untuk tengok cerita tu, macam mana orang nak tahu cerita wujud? Tengok berapa cantiknya Pancari Bulan tu, punya making of. Tapi tak ada orang tak tahu benda macam tu. Itu yang aku sendiri pun tak tahu. Betul macam tu. Aku tak ada masa nak tengok itu kan. Tapi okey lah juga orang kata ni, sebab bila saya cakap benda ni kat orang lain juga. Lepas tu saya kata macam kalau dapat experience macam Dune tengok kat wayang, memang best lah, memang saya rasa. Lepas tu dia orang kata kau jangan samakan kita yang biasa ni dengan cerita macam Dune, Top Gun Maverick. Kau kena kreatif lah. Itu dia kata memang lah kena kreatif lah. How you tu. Itu yang kita orang buat sekarang. Orang kata kenapa kau promosi setahun tu? Sebab kita tak ada duit. Kita ada duit promotion. Kita bukan tak ada duit lah, kita ada lah maksudnya. Kita consider independent punya filmmakers lah kan. Sebab kita ada projek ni tapi duit promotion tu tak sebanyak yang ada. Faham tak? Unless adalah orang yang baik nak sponsor kita promotion untuk macam Ramli ni, kita boleh je. Macam tu lah kan, faham? So terpaksa lah. Benda macam tu lah yang rasa sedih. Sebab ni ada lepas ni Rain Town. Rain Town. Even poster pun yang itu poster pun tak tahu ada the latest poster ke tu. Rasa tu poster Taiwan tu. Poster pun tak keluar lagi, padahal nak keluar bulan depan. I believe it's a good movie. Sebab tapi aku tak dengar lagi trailer, aku tak dengar lagi dia punya poster. So, macam mana kau nak tolong hype kan? Imagino. Kenapa Imagino ni? Kalau kau nak Imagino punya tu, dia dah ada sikit-sikit dia tanam daripada baju. Imagino punya baju, kalau budak-budak production pakai baju jalan. Lepas tu ada dia punya orang buat dia punya poster je, trailer dia. So ada benda yang dia tu. Dan 3 minggu, 4 minggu sebelum dia dah panggil kritik-kritik ni datang tengok, bawa-bawa fan dan mula spread. So at least you give the Imagino a chance. Dan it work. Sebelum habis minggu tu dah hit 1 juta. Boom, buka. Boom, letup naik 5. It work. You have to give your project a chance. You're not doing project to for your satisfaction je. Kalau kau nak buat macam tu, baik kau tak payah buat lah kata kan. At least give you. Bukan kata sebab kau dah mengalah sebelum kau berperang. Makanya rasa macam dah boleh tamat dah episod kat sini. Banyak kan. Bila bagi orang nak bercakap memang ada banyak masalah. Jadi ada kata-kata tak have bang? Kalau nak ada sponsor untuk Encik Ramli, ada siapa nak sponsor untuk Encik Ramli, sila hubungi saya ataupun Jenin lah. Dia akan hubungi saya. Tak adalah. Macam tu lah sebenarnya. Our film is getting there. Cuma ini support. It need to be better daripada segi yang macam saya cakap tadi, daripada segi pembahagian keuntungan, dari segi cara promotion. Finas ada bagi duit promotion tu. Paling tinggi pun aku rasa 200,000. Tapi 200,000 tu pun ada banyak benda kena bayar. DCP benda tu. Itu pun balik pada kita tu, balik pada producer. At least we got around 50,000 nak main dulu. Social media lagi, nak promote kat social media. Semua main cost. 200,000 tu is good. Tapi itulah laminate punya benda. So for me as a filmmaker, kita bukan kreatif saja patutnya dalam projek kita, tapi kreatif juga dalam cara kita memberitahu audience. Dan tolonglah, satu benda yang paling penting adalah tolonglah bantu industri kita ni
Kementerian Perdagangan ke, bantulah. Tolong tengoklah apa yang masalah itu dah buat town hall. Itu dah buat town hall. Tapi town hall itu saja. So apa benda yang kita dah highlight dah. Awal-awal tu dah highlight dah. Apa masalah-masalah tu tak ada apa-apa penyelesaian. Tak ada apa-apa jawapan. Tolonglah Fahmi Fadil. Tolong YB. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa tengok Janin bercerita. Okay, jadi aku tamat kat situ. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jumpa lagi korang nanti. Bye-bye.